Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Hanani binti Muhammad, nombor matrik 070893. Saya dari Diploma Al-Quran dan As-Sunnah semester 4. Dalam kitab Al-Wafi pada hadis 22, Tariqul Jannah, An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaitu as-salawatil maktubah wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika shay'an a'adkhulul jannah qala na'am. Maksudnya dari Abu Abdillah Jarir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahawa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, bagaimana pendapat anda atau kabarkan padaku apabila aku mengerjakan solat-solat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan apa yang halal dan mengharamkan apa yang haram, dan aku tidak menambahnya sedikit pun dari itu, apakah aku akan masuk syurga? Nabi SAW menjawab, ya. Bagaimana hamba dambaan syurga? Kita kena tahu dulu bagaimana jalan menuju ke syurga. Jalan ke syurga, Allah telah menyebutkan mengenai syurganya sebanyak 144 kali dalam Al-Quran. Allah berfirman yang bermaksud, dan bagi orang-orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua syurga. Syekh As-Sa'di rahimahullah menyatakan salah satu dari dua syurga itu diperuntukkan kerana meninggalkan yang diharamkan, dan syurga lainnya diperuntukkan kerana melakukan ketaatan yang diperintahkan. Apakah tanda-tanda jalan ke syurga? Okey, saya beri 3 saja tandanya, iaitu yang pertama, jalan syurga itu jalan yang cepat. Seseorang yang benar-benar yakin dengan kenikmatan syurga di akhirat, mereka tidak akan tunggu lama dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Okey, yang kedua, jalannya panjang. Jalan yang melelahkan, tetapi kita jangan berhenti untuk meneruskan perjalanan tersebut. Terkadang dalam perjalanan menuju sesuatu yang kita inginkan memerlukan puluhan tahun untuk mencapainya. Yang ketiga, jalan yang dipenuhi oleh syaitan. Syaitan berjanji dengan Allah akan duduk di jalan yang lurus untuk mengeluarkan manusia dari jalan itu. Syaitan menahan dari depan, memegang dari belakang, dari kanan dan kiri supaya manusia tidak bersyukur kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah binti Ahmad Yusni, nombor matrik 070835. Saya dari Diploma Al-Quran dan As-Sunnah SEM 4. Cara untuk kita ke syurga Allah tu adalah dengan solat. Okey, solat ni apa maksud dia kan? Okey, dari segi bahasa, solat tu bermaksud doa, mengikut jumhur ulama lah. Sebab ada lagi pendapat yang lain maksud bahasa solat ni. Dan kalau kita lihat, solat ni merupakan satu cara lah untuk kita ni berkomunikasi dengan Allah. Sebab dalam solat tu banyak sangat permintaan kita dekat Allah. Kemudian, solat ni juga merupakan tiang agama. Jadi bila seseorang tu masuk Islam, dia perlu mendirikan solat untuk menegakkan agama ni. Kalau kita bayang pun, kalau kita bayang satu rumah yang tak ada tiang, pasti rumah tu akan roboh kan. Jadi, samalah bila seseorang tu masuk Islam ataupun semula jadi dah Islam dari lahir, maka dia perlu mendirikan solat supaya agama dia pun tak roboh macam rumah tadi. Jadi kalau kita tengok para sahabat pun amat menitik beratkan solat ni. Memang dalam hati mereka tu tertanam solat tu. Memang jaga solat sungguh-sungguh dengan khusyuk dan menjaga sunnah-sunnah, menjaga hati, sebab solat tu merupakan perkara yang penting. Ia merupakan tiang kepada agama. Kemudian solat ni juga dapat mencegah seseorang daripada melakukan kemungkaran. Dalam surah Al-Anbiya ayat ke-45, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu
mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi bila seseorang tu dia bergelumang dalam dosa dan mungkin tak tahu cara untuk keluar, boleh ambil, kita boleh cuba dan pasti dengan cara solat ni boleh keluarkan kita dari dosa tersebut. Kerana dalam solat tu pun kita dalam surah Al-Fatihah kita minta Allah untuk bimbing kita ke jalan yang lurus. Jadi kita kena yakin bahawasanya dengan cara solat ni boleh keluarkan kita dari dosa yang kita tengah struggle tu. Jadi kalau kita tengok dengan solat ni pun boleh mendekatkan kita dengan syurga Allah, sebab dia keluarkan kita dari kemungkaran yang kita buat dan dia merupakan perkara yang menegakkan agama kita. Seterusnya, cara untuk kita mendekat dengan syurga Allah ni adalah dengan berpuasa. Jadi apa maksud puasa pula? Jadi puasa bermaksud menahan diri daripada makan dan minum serta perbuatan yang boleh membatalkan puasa mula dari terbit fajar sehingga terbenam matahari pada bulan Ramadan. Jadi dalil tentang arahan berpuasa ni adalah dalam surah Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu daripada kamu supaya kamu bertakwa. Jadi apa hikmah puasa ni? Puasa ni ada banyak hikmah. Antaranya dapat didik sifat sabar. Sebabnya bila berpuasa kita kurang tenaga, kita letih selalunya. Jadi contohnya kita nak marah pun kita tak ada tenaga, kita letih. Jadi yang kedua, kita juga dapat merasai keperitan orang yang dalam kesusahan. Bila kita tak puasa, dan kita ni bukanlah orang yang susah kan, kita tak dapat pun rasa keperitan orang yang tak dapat makan, yang susah untuk dapat makanan. Jadi daripada itu pula kita akan terbina sifat syukur dalam diri kita dan sifat ingin memberi. Kemudian hikmah berpuasa ni juga dapat menghindari diri kita daripada melakukan perkara yang buruk. Sebab apa? Sebabnya bila kita berpuasa, kita akan mudah rasa berdosa bila kita buat satu benda yang buruk, berbanding dengan ketika kita tidak berpuasa. Jadi bila kita lihat hikmah-hikmah berpuasa ni, so dia macam membuatkan kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih dekatlah dengan syurga tu sendiri. Jadi ada satu persoalan daripada seorang lelaki pada zaman Nabi. Dia seolah-olah mafhumnya dia bertanya, adakah dengan melakukan amalan fardu cukup untuk bawa ke syurga tanpa selit amalan-amalan sunat yang lain? Jadi Rasulullah dah menjawablah. Okay, saya akan baca terjemah hadis ni daripada Abu Abdillah Jarir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahawa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, bagaimana pendapat anda apabila aku mengerjakan solat-solat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak menambahnya sedikit pun dari itu? Apakah aku akan masuk ke syurga? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya. Jadi jelaslah kat sini, walaupun kita melakukan hanya benda yang fardu je, amalan yang fardu, tapi itu pun dah boleh bawa kita ke syurga Allah tu. Yang penting kita memang bersungguh-sungguh dalam buat sesuatu amalan, melakukan sesuatu amalan tu dengan ihsan, dengan khusyuk dan menjaga hati. Itulah, menjaga hati ikhlas kerana Allah, dan kita juga ikut rukun-rukun, sunat-sunat dalam amalan tersebut. Jadi insya-Allah dengan amalan tu yang kita buat dengan sungguh-sungguh tu dan jaga hati, kita boleh menjadi orang yang lebih baik, dan dengan itu dapatlah bawa kita ke syurga Allah. Itu saja, terima kasih. Rukun Islam yang keempat iaitu zakat.
Zakat ialah dapat menyucikan harta kita sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103 yang bermaksud, ambillah zakat dari harta mereka, guna bersihkanlah dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ada 3 faedah dan hikmah mengeluarkan zakat, iaitu yang pertama, zakat merupakan cara yang dapat membersihkan hati daripada sifat-sifat keji yang memberi kesan kepada masyarakat, iaitu sifat berdendam, iri hati dan hasad dengki. Bagaimanapun sifat tersebut akan menjadi barah dalam masyarakat jika tiada lagi sifat berkasih sayang, tolong-menolong dan saling bersimpati. Yang kedua, zakat boleh menguatkan hubungan persaudaraan dan kasih sayang antara pengeluar zakat dengan orang lain. Apabila kesedaran ini wujud dalam masyarakat, setiap orang Islam mampu menunaikan kewajipan mengeluarkan zakat kepada pihak yang berhak menerimanya. Ianya dapat dilihat betapa eratnya jalinan kasih sayang sesama individu di kalangan orang Islam dan masyarakat keseluruhannya. Seterusnya, zakat memainkan peranan penting dalam menangani masalah pengangguran. Antara sebab utama yang menyumbang kepada pengangguran ialah kemiskinan. Orang yang miskin tidak mempunyai modal untuk minimum untuk menjalankan sesuatu perusahaan atau pekerjaan. Last sekali, rukun Islam yang kelima ialah laksanakan haji. Haji bermaksud mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Ada banyak kelebihan haji. Yang saya kaji ialah haji mabrur dibalas dengan syurga. Rasulullah SAW bersabda, dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain syurga. Hadis ini menjelaskan bahawa bagi seseorang yang mabrur, ibadah hajinya akan dibalas dengan syurga. Selain itu, dapat menghapuskan dosa. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, umrah satu ke umrah lainnya adalah menebus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya selain syurga. Seterusnya, dapat mengambil iktibar daripada peristiwa orang-orang yang soleh. Rasulullah SAW bersabda, sahabat-sahabatku itu laksana bintang-bintang di langit. Jika kamu mengikuti sahabat-sahabatku, nescaya kamu akan mendapat petunjuk. Dan yang last sekali, menjawab panggilan Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, orang yang berpegang di jalan Allah, orang yang berhaji serta berumrah adalah tamu-tamu Allah. Allah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilan. Oleh kerana itu, jika mereka meminta kepada Allah, pasti Allah akan beri. Sebagai penutup, kita sebagai umat Islam harus kuat untuk melawan hawa nafsu dan godaan syaitan dari dalam diri kita supaya kita tidak tergoda dan hanyut dengan dunia fana ini. Sekian daripada saya, Hanani Muhammad.